Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Kak Fika, Kak Jozi, Kak Nur Syafika, alhamdulillah kita antara yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini 19 Disember, hari Ahad, untuk sama-sama secara ringkaslah dalam satu majlis ilmu kita cuba untuk belajar dalam kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan kita usaha kita untuk mencapai reda Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya belajar ia menjadi satu tuntutan pertama yang Allah telah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana Allah, ramai antara kita yang mungkin pada hari Minggu ini ada yang dalam perjalanan. Tuan Robertson tadi baru message cakap insyaAllah kita akan berjumpa lepas kelas ni. Brosha akan turun ke pejabat untuk berjumpa dengan beliau lah. Jadi ada juga yang majlis sekarang ni yang berlangsung di Baitul Hidayah, rasa nak join sebenarnya, tapi mengenangkan kita ada tanggungjawab untuk melaksanakan kelas, jadi kita utamakan tanggungjawab asal dululah, barulah kita meraihkan majlis-majlis lain. Jadi kerana Allah, hari ini tajuk kita balik kepada akidah, masih dalam silibus modul 1. Dalam modul pertama dalam 3 modul siri kelas bimbingan saudara baru yang kita gunakan Hidayah Center ni adalah ada ni, ini file dia. Kalau tengok tajuk dekat atas ni, silibus pendidikan tahap 1. Silibus pendidikan tahap 1. Jadi hari ini kita balik semula ke bahagian pertama, bahagian bab 1 dalam modul tahap 1 ini, perkara yang membatalkan akidah. Dia susulan daripada fitrah beragama. Okay, kalau fitrah beragama, waktu kita black out hari tu, waktu Miri black out hari tu, Rosyah dengan Tuan inilah dekat kedai kopi tu kan, dekat kedai kopi tu dekat kopi tu kita kelas dari sana. Banyak orang hilang internet apa semua. Brosyah pun tak ada internet kat area Vista Perdana. Jumpa kat kawasan bandar baru dapat kelas. Jadi ni adalah sambungan daripada fitrah beragama. Okay. Jadi kita masuk kepada perkara yang membatal akidah. Jadi sebelum kita mulakan mana-mana majlis ilmu, baik kiranya kita sama-sama melafazkan suratul Fatihah dalam kita memuji Allah, meminta kepada Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Okay, membetulkan niat kita insyaAllah. InsyaAllah sama-sama kita start dengan umur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Rabbi. Ya, alhamdulillah. Jadi selepas semalam pilihan raya di Sarawak, pilihan negeri, kita telah memilih siapakah yang bakal mewakili kawasan kita. Tapi sama ada yang kita pilih itu terpilih atau yang lain yang terpilih, mana-mana yang terpilih, kita seharusnya mengikut kepimpinan yang telah dipilih oleh majoriti. Ini sistem yang kita dah ada dalam negara kita lah, sistem demokrasi. Jadi tak payah nak cerita pasal politik lagi. Jadi kita terus kepada tajuk kita pagi ni. Jadi Brosyah pun tak dapat nak lama sebab sebelum batuk tu datang lagi. Pagi tadi memang non-stop batuk. Semalam pun ada batuk-batuk jugalah. Okay, bermula dari semalam. Jadi kerana Allah, harap tak ada apa-apa. Ubat telah dimakan. Tapi ingatlah, benda yang menyembuhkan kita bukannya ubat itu. Ubat hanyalah sebab, tapi yang menyembuhkan kita tetap Tuhan. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuhkan. Sebab tu kadang-kadang satu ubat tu mungkin dapat memulihkan seseorang, tapi satu ubat tu tak boleh memulihkan seseorang. Dah ciptakan untuk segala penyakit sebenarnya ada ubatnya. Cuma kita tak tahu lagi, kita tak dapat kenal pasti lagi apa ubatnya. Jadi sekarang ini kita pagi ini kita nak kenal apa benda yang boleh membatalkan akidah kita atau pegangan kita. Okay.
ada satu istilah dalam ni tadi, Ibnu Jauzi seorang alim, seorang yang alim ulama, Ibnu Jauzi ulama yang terkenal. Ibnu Jauzi berkata, sebahagian ulama berpendapat ayat yang sebelum ini telah dinasahkan. Dinasahkan maksudnya tadi telah dimansuhkan. Telah dimansuhkan maksudnya ada satu hukum. Contohnya sebelum Nabi Muhammad, kita sembahyang kiblat kita ke arah Palestin, ke arah Masjidil Aqsa. Kepada Masjidil Aqsa. Tapi bila mana datang Nabi Muhammad nak menunjukkan bahawa orang Islam ni sebenarnya kita hanya patuh kepada perintah Allah SWT. Bila mana Allah turunkan ayat yang memerintahkan kita untuk menukar kiblat daripada Masjidil Aqsa tadi kepada Masjidil Haram. Masjidil Haram ni dekat Mekah yang tempat kita pergi haji tu. Bila dia tukar, ni jadi ayat tu telah hukum tu telah dinasahkan atau telah dimansuhkan. Jadi kita ni bila kita dah syahadah, kita lafazkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah penutup segala Nabi, adalah Rasul yang telah diutuskan kepada kita. Jadi lafaz kita tu boleh dimansuhkan juga. Boleh dimansuh. Kalau Allah boleh memansuhkan ayat, boleh memansuhkan hukum, mengikut ayat, kita punya lafaz pun, sumpah kita tadi, sumpah lafaz sumpah kita, lafaz sumpah kita dekat pejabat agama masa tu, mungkin kat pejabat agama atau dekat masjid ke kat mana sahajalah kita berada, kita lafazkan asyhadu alla ilaha depan dua orang saksi, orang muslim kita, dua saksi muslim kita. Bila ni tadi lafaz kita tu boleh terbatal dengan 3 perkara. Ni pagi ni kita nak tahu apa 3 perkara yang boleh membatalkan akidah kita. Okey. Jadi dan kalau kita tengok ayat ni, okey. Dan nasah ni tadi, dan ini bukanlah dinamakan, kita sambung daripada apa Ibnu Jauzi, dan ini bukanlah dinamakan nasah kerana pengecualian, maksudnya mengeluarkan sebahagian dan semuanya membawa kepada taksis. Jadi banyak istilah yang baru nak diperkenalkan kepada saudara baru. Yang ni benda-benda macam ni mungkin sebagai kami lah sebagai pembimbing kena perkenalkan. Kalau saudara baru memang kita sama-sama tak berapa arif lah dengan istilah-istilah istilah bahasa Arab ni. Jadi nasah tadi apa? Maksud dia adalah, nanti kita buat kuis, apa yang dimasukkan nasah. Nasah tu maksud dia memansuhkan. Okey. Taksis. Okey, taksis pula. Okey, kita sama-sama. Sebelum Syah pun tak berapa nak, takut apa yang kita terangkan membawa maksud yang berbeza. Jadi kalau taksis ni pun dah di bahasa Melayu kan, taksis ni kalau kita rujuk kamus kamus dewan, maksudnya batas-batas. Dalam Islam ni kita ada batas-batas kan, batas-batas nak tunjukkan aurat, batas-batas nak bercakap, batas-batas nak makanan. Kita batas-batas tak boleh makan ni, tak boleh ni kan. Tapi banyak benda yang boleh makan, cuma ada makanan yang tak boleh makan, makanan yang masih berdarah kan, makanan yang memang nyata haram kan, nyata haram, makanan yang binatang yang menggunakan kuku, yang dua alam, yang ni benda-benda macam buaya, macam beracun, macam ular kan, tak boleh makan. Jadi ada batas-batas makanan, ada batas-batas pergaulan, ada batas-batas penglihatan kan. Mata kita pun sebenarnya tak boleh tengok aurat orang lain sesuka hati, atau tengok perkara, atau telinga kita kan, batas-batas pendengaran kita, jangan terlalu mendengar orang popek-popek yang ni lah, orang kata makcik bawang cerita poret, cerita kosong, dengar benda yang sia-sia, dengar tentang orang mengumpat, orang buat fitnah. Ini lagi lah, jangan kita dengar yang macam ni. Jadi batas-batas pendengaran. Jadi ada batas-batas yang kita sebutkan taksis tadi. Jadi apa yang memansuhkan tadi, apa yang dimansuhkan tadi, akan sebahagiannya akan tapi itulah tak semestinya ayat tertentu kan. Contohnya yang kiblat tadi memang kita ubah terus. Dalam Al-Quran yang sama dia kata kiblat yang sebelumnya yang kita suka adalah ni tadi, adalah kiblat yang di tempat para nabi, baik Masjidil Aqsa tadi, banyak nabi-nabi yang turun ke Palestin, di bumi Palestin. Jadi bila
datang Nabi Muhammad di Mekah, Allah perintahkan pindahkan kepada binaan yang bukannya orang lain juga, Nabi Ibrahim juga yang datang daripada Palestin pun, yang berhijrah, yang datang dengan Siti Hajar dengan Nabi Ismail, yang datanglah keturunan bangsa Arab, keturunan Nabi Muhammad tadi, datang keturunan Nabi di Mesir tadi. Jadi Allah telah takdirkan kita berubah kiblat. Jadi Allah telah sebutkan dalam Al-Quran, ada ayat tertentu dia semayang menghadap kiblat, kemudian dimansuhkan untuk kiblat kita bertukar kepada Masjidil Haram tadi. Dan satu pembetulan, kita bukan sembah Kaabah, kita tak sembah Kaabah, kita hanya menghadap kiblat tu tadi kerana Allah telah perintah kita. Kita sembahyang 5 waktu kerana Allah perintahkan. Kita puasa kerana Allah perintahkan. Dan kiblat ni tadi Allah perintahkan kita untuk ubah. Jadi 360 darjah. Sedangkan ni satu yang berlaku waktu zaman Nabi Muhammad dulu. Okay. Kebanyakan orang Arab, orang Mesir yang duduk di Mekah masa tu, kiblat sembahyang mereka pun sama juga ke arah Masjidil Aqsa. Jadi bila disamakan, so, kamu sembah Tuhan kami yang sama kan. Jadi subhanallah, Allah telah bagi satu hikmah, Allah tukar kiblat ke arah Masjidil Haram tadi. Masjid Haram di Kaabah tu tadilah. Masjidil Haram ni maksudnya nama masjid yang mengelilingi Kaabah. Kaabah tu dalam Masjidil Haram. Ini satu pengetahuan yang kita kena tahu. Masjidil Haram tu nama tempat. Jadi kalau Kaabah tu roboh sekalipun, kalau Kaabah tu tak ada sekalipun, perintah kita masih menghadap kepada Masjidil Haram, masjid tu tadi, tempat tu tadi, Jadi kerana Allah, inilah benda yang kita kena faham dalam Al-Quran. Walaupun kita telah lafazkan syahadah kita, ada benda yang boleh membatalkan lafaz syahadah kita atau menasahkan tadi, memansuhkan. Jadi Syekh Qutb pula berkata, adapun orang-orang yang terus berdegil di atas kasaran tidak bertaubat sehingga peluang itu terlepas dari tangannya dan tempoh telah berakhir, jadi Allah telah tarik nyawa kita lah, telah tarik, itulah peluang terakhir sebelum nyawa kita ditarik, maka mereka akan menghadapi laknat yang diancam kepada mereka sebelum ini dengan huraian lebih terperinci dan tegas lagi. Jadi kita dah dengar ancaman kepada orang yang tak beriman kepada Allah. Allah boleh ampunkan segala dosa, dosa-dosa, membunuh sekalipun kalau kita betul-betul bertaubat kan. Kita bunuh perompak yang datang ke rumah kita kerana terlalu marah ke terlalu tak dapat nak kawal dan sebagainya kan. Tapi atau kita memang terpaksa bunuh sebab memang kalau tak dibunuh memang keluarga kita akan bahaya, diri kita pun dalam bahaya. Jadi kalau kita bertaubat atas kita telah membunuh seseorang, tapi kita ada justifikasi yang sebagainya dan kita betul-betul bertaubat, Allah boleh ampunkan dosa membunuh tu. Tapi Allah tak boleh ampunkan satu je dosa, iaitu kita sembah selain daripada Allah. Kita sembah benda, kita percaya kepada sesuatu yang selain daripada Allah. Kita ikut ajaran agama lain, kalau kita tak percaya bahawa Nabi Isa sebagai Tuhan, maka kita tak akan selamat selamanya. Contohnya macam inilah. Jadi kalau kita Islam, kita tak anggap Nabi Isa sebagai Tuhan, tapi sebagai salah seorang Nabi besar dalam Islam kan. Nabi-Nabi besar utama, Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi ni maksudnya Nabi yang utama. Dalam 25 Nabi, ada 5 Nabi Ulul Azmi, penghulu Nabi, yang kita sepatutnya tahu jugalah apa kisah yang berlaku kepada mereka selain pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kutub kata, kalau ada orang yang berdegil, orang yang masih tak nak taubat, masih juga ikut ajaran asal apa semua, walaupun dah lafaz syahadah tadi, bila dia mati dalam keadaan, dia masih tak yakin dalam hati dia. Dia masih tak yakin dalam hatinya bahawa adanya Allah, ada hari pembalasan, adanya benda-benda yang Allah telah janjikan untuk orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir. Okay. Jadi ni benda yang berlaku. Jadi Allah kata dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang kafir mati di dalam keadaan kafir. Mereka ditimpa laknat dan laknat Allah dan laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi kita pun
bila mana kita tengok orang bukan Islam, yang kita tahu macam terutama keluarga kita lah, keluarga kita kena sedar, kita kena sedar selagi mana mereka tak melafazkan syahadah depan kita, dan mereka tak meyakini bahawa Tuhan yang berhak disembah hanyalah Tuhan sendiri, yakni Allah, bukannya ada benda yang disamakan dengan Allah, maka kita tahu pengakhiran mereka. Sebab tu Nabi sangat sedih bila mana bapa saudara, uncle kepada Nabi, yang sangat rapat kepada Nabi, yang tolong jaga Nabi selepas meninggalnya bapa Datuk Nabi Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Abu Talib, tak sempat nak melafazkan syahadah, walaupun dia tadi menyokong, melindungi orang Islam dekat Mekah masa tu kan, kena waktu Nabi dah dakwah kan, beritahu bahawa dia adalah Nabi yang dihantar kepada seluruh manusia, di seluruh manusia. Okey, ditolak. Okey, bapa saudara Nabi tak nak terima. Jadi Nabi sangat sedih bila mana bapa saudara Nabi tak melafazkan syahadah, dan sesungguhnya adalah kerja-kerja hidayah ni Allah yang bagi kan. Semua benda yang berlaku sebenarnya jadi pengajaran kepada kita. Jadi bagi kita yang mungkin dah tak ada mak bapak lagi, atau bapa ke, atau mak bapak ke, siapa yang tak ada kan, kita nak minta macam mana sekalipun untuk Tuhan ampunkan dosa mak bapak kita. Tapi kalau mak bapak kita tak sempat untuk mengakui lafaz syahadah tu tadi kan, dan yakin dalam hati dia, sekurang-kurang yakin dalam hati dia bahawa Tuhan yang berhak sembah hanya Allah, dan Nabi Muhammad tadi adalah Nabi dia yang sepatutnya dia ikuti dan belajar macam mana cara hidup dia, macam mana cara apa semualah dalam pelakuan kita. Tak sempat nak ni tadi. Maka kalau dua perkara ni tak diakui, dua kalimah syahadah ni tak diakui dalam hidup dia, maka kosong peluang dia untuk cium bau syurga, hanya dapat tengok dari jauh daripada neraka saja. Jadi bapa saudara Nabi pun tadi penghujungnya macam mana? Dia diberi hukuman yang paling ringan dalam neraka, iaitu diletakkan batu api neraka. Batu api neraka diletakkan di bawah tapak kaki bapa saudara Nabi itu tadi. Diletakkan batu saja, tu yang paling ringan. Tapi paling ringan tu pun letak batu api, kita letak, kalau kita bijak satu yang panas kan, pasti kaki kita terus lari kan. Tapi oleh kerana hukuman dia kena letak batu tu kat kaki, otak bergelegak. Kerana batu api tu tadi, otak tu tadi boleh bergelegak. Tu dahsyatnya hukuman yang paling ringan dalam neraka. Ni bapa saudara Nabi Subhanallah. Bukannya jahat pun. Memang sentiasa melindungi Nabi. Cuma tak dapat nak melafazkan syahadah tadi kerana terhalang. Kerana mungkin pangkat, kerana mungkin nak jaga hati keluarga lain dan sebagainya kan. Ni benda-benda macam ni lah. Banyak benda yang menghalang kita daripada betul-betul mengakui siapa yang sebenarnya layak disembah. Okay? Jadi Allah telah janjikan apakah yang akan berlaku kepada orang-orang yang kafir ni tadi. Subhanallah. Oh, tak apa. Tuan Jeffrey masuk Oh, subhanallah. Okey. Alhamdulillah, tak apa. Kita ada rakaman. Kalau kelas kita nak tengok balik, boleh tengok balik lah. Ini pun masih bahagian mukadimah. Masih mukadimah kita jelaskan tentang maksud nasah dan mansuh. Okey. Jadi nasah ni ayat-ayat yang Allah turunkan satu perintah yang boleh dia. Jadi dalam lafaz syahadah kita pun boleh ternasah juga. Kalau kita buat 3 perkara. Lepas ni kita akan tengok 3 perkara ni masih dalam mukadimah. Okey. Jadi ada lagi yang datang. Tuan Robertson sambil-sambil memandu, hati-hati nanti Okey, Kak Melissa. Melissa. Sorry, adik Melissa. Okey, Melissa, alhamdulillah. Tahniah dah kahwin hari tu Maaf tak dapat hadir. Okey, Kak Farida pun masuk Kak Farida tak ikut dekat ni, dekat Baitul Hidayah. Okey, mungkin sambil-sambil sambil datang dah batuk. Jadi moga kita dapat habis sebelum pukul 11. Sebab nak tahu 3 perkara je. Nanti malam kita sambung lagi apakah perkara yang membatalkan Islam. Pagi ini kita tengok apakah perkara yang membatalkan akidah kita, kepercayaan kita.
Okey. Jadi ini janji Allah bagi orang yang kafir, orang yang kufur, walaupun atau munafik tadi, dalam mulut dia cakap dia Islam, tapi bila dia dengan orang lain, dia ikut orang lain. Okey. Orang munafik lebih dahsyat daripada orang kafir. Ada janji Allah juga untuk orang munafik. Pun tempat dia di neraka juga. Okey. Okey, jadi mereka kekal, ni dalam ayat lain. Mereka kekal di dalam laknat itu dan azab itu tidak akan diringankan dan tidak boleh diberi tempoh kelonggaran. Ayat Al-Baqarah. Buka surah Al-Baqarah, surah yang kedua, surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Kalau ditanya kita, apa surah paling panjang dalam Al-Quran? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah, lembu betina, menceritakan tentang kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa alaihi salam yang menyembah lembu sebagai Tuhan. Baru kejap naik ke bukit Tursina tu, Tursina nak dapat 10 Commandment tu kan, dah sembah lembu. Jadi surah yang itulah, dalam surah yang sama Allah telah janjikan laknat kepada orang kafir yang tak nak sembah Tuhan. Tuhan yang sebenarnya ni Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap Alhamdulillah. Masalah bila Allah tarik sikit kalau kita tak ada dalam kita sihat, tak ada batuk-batuk, satu nikmat. Bila batuk rasa bergegar bergegar dada. Subhanallah. Jadi kita balik kepada firman Allah dalam ayat yang lain. Okey, dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang kafir dan mati di dalam keadaan kafir, sesungguhnya disyaratkan mati dalam kufur kerana hukumnya mengikut bagaimana keadaan mati. Jadi sebab itulah kita dalam solat kita kan, kita banyak-banyak kita mintakan Allahumma tim lana bi husnul khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Kita minta daripada Allah, berilah kami ke penghujung, pengakhiran yang baik, penghusnul khatimah, dan jangan kita beri seburuk-buruk penghujung. Jadi kematian kita kena ke dalam keadaan, kalau boleh dalam lafaz syahadah tu sempat kita nak melafazkan syahadah kita. Kalau tak sempat pun mungkin keadaan hati kita, sebab kita ada keadaan kita tak tahu takdir hujung kita kan. Kadang ada yang boleh mati mengejut, mautul fajaah. Kita sebut mautul fajaah ni kematian yang mengejut. Tapi mautul fajaah tak semestinya kematian yang tak baik ya. Kadang-kadang tengah bagi majlis ilmu macam ni kan, tiba-tiba sakit jantung ke apa ke kan, Allah meninggal. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, bila mana dia meninggal dalam keadaan dia dalam majlis ilmu, tengah mendengar majlis ilmu ke, atau tengah sembahyang, tengah mencari rezeki yang halal, kalau kita beribadah, kita bekerja pun, kalau niat kita kerana Allah, memang itu pun dikira husnul khatimah juga. Husnul khatimah tengah bekerja, contohnya bawa food panda ke, bawa apa ni kan, tiba-tiba aksiden dan sebagainya, kita tak boleh kata ni kematian yang buruk dia tengah mencari rezeki. Kalau kita tengok cara hidup dia, jaga sembahyang dia memang baik dengan mak bapak dia cari rezeki yang halal, tak mencuri dan tak merompak. Jadi kalau meninggal dalam keadaan tu pun dikatakan syahid juga, dikatakan mautul fajaah tadi. Orang yang meninggal dalam keadaan dia berusaha untuk mencari rezeki untuk keluarganya, maka dikira husnul khatimah juga. Ada yang seorang sahabat yang Rosyah yang dikenali macam tu sajalah, Ikhwah dalam Ikram sama dalam NGO, meninggal tengah nak pergi mengajar, on the way nak pergi rumah, bawa motosikal dekat Kuching, on the way nak pergi rumah nak mengaji. Subhanallah. Jadi ni masih muda lagi. Allah takdirkan kematian kita macam mana. Jadi tak kira lah yang macam mana rupa jasad kita ke, macam mana keadaan kita meninggal. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan
yang baik, macam kalau kita dah bersedia memang dapat lagi mengucapkan, mulut kita ringan untuk melafazkan la ilaha illallah. Paling kurang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah mungkin kena guna hidung lah, tapi la ilaha illallah hebatnya kalau kita tak ada gigi sekalipun, kita masih dapat sebut la ilaha illallah sebab dia guna lidah saja. La ilaha illallah. Kalau kita tak tutup mulut kita pun bunyinya masih sama. bunyinya kita tutup hidung pun la ilaha illallah masih sama bunyi dia kan. Jadi Allah telah mudahkan untuk lafazkan la ilaha illallah. Dari sebab itulah kita dalam masyarakat kita kat Sarawak ni atau kat Malaysia ni kan, kita biasakan diri dengan tahlil. Majlis tahlil, iaitu kita selalu sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebenarnya nak latih juga, kena latih diri kita, sebab orang kata kan, pernah dengar Datuk Mahathir kata, saya boleh kan. Satu apa ni? Tak kata brainwashing, satu motivasi diri, satu motivasi atau satu pengukuhan bahawa kita boleh. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita yakin bahawa kuasa yang terbesar, kuasa yang terhebat, hasbunallah wa ni'mal wakil, bahawa Allah lah sebaik-baik penolong kita. Jadi kita belum masuk lagi apa perkara yang membatalkan, kita hanya masih tengok apa yang terjadi jika terbatal akidah kita. Allah janji kan, dalam Abu Al-Aliyah berkata, ni kira tafsir, atau mungkin ada alim ulama, saya pun tak kenal lagi Abu Al-Aliyah dalam kita punya modul. Ini pada hari kiamat di mana orang kafir didirikan kemudian Allah, ini pada hari kiamat di mana orang kafir didirikan, kemudian Allah melaknatnya, seterusnya manusia dan malaikat juga melaknatnya. Inilah yang dinukilkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya. Jadi bila berlaku hari kiamat, kita dibangkitkan semula, Allah, malaikat dan manusia yang mungkin yang tak ni tadi akan sama-sama melaknat. Kenapa selama ni nak hidup secara suka hati, tak nak mencari Allah, tak nak mencari Tuhan yang sebenar, hanya ikut tradisi, hanya ikut nenek moyang, tak nak mempersoalkan, tak nak belajar. Yang itu paling teruk, tak nak belajar, biarkan diri dalam keadaan jahil, sedangkan Allah telah bagi akal fikiran yang tak diberi kepada makhluk-makhluk lain untuk kita berfikir. Jadi yang inilah kita kena fahami, bahawa dalam banyak ayat Allah sebut tentang apa penghujung bagi orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah, yang Allah telah bagi banyak rezeki, Allah telah ciptakan kita, Allah telah bagi banyak rezeki, banyak nikmat kepada kita, tapi kita tak pilih untuk sembah Tuhan yang satu. Okey, jadi ada soalan? Okey. Okey, sip wajib. Okey, ada soalan daripada saudara Jeffrey kita. Okey, dalam majlis tahlil tu wajib tak sebut 100 kali untuk kita sebut la ilaha illallah? Kita disyorkan untuk macam kiraan dia untuk 100 kali lah, tapi tak semestinya. Majlis tahlil ni hanya disusun, bacaannya disusun. Tapi sebaiknya kalau kita tak baca 100 kali, kita ni ikut ajaran siapa, tu jadi kita ada macam guru-guru yang mengajar kita kan, macam mana cara-caranya. Tapi memang tak wajib lah. Kalau kita buat sendiri, terpulang pada kita lah, nak baca 10 ke, nak baca 33 ke, nak baca 7 kali je ke. Yang penting lafaz tu datang. Nak baca 100 kali pun tapi tak sampai ke hati, tak juga ada maksud, Tapi kita sekarang ni buat sampai ada rasa, bukannya tunggu ada rasa baru buat. Tu salah juga. Kita semayang kan, tak ada lagi rasa hubungan dengan Allah kan. Tapi kalau kita dah selalu buat, kita akan kita akan dapat latih untuk hadirkan dalam diri kita bahawa Tuhan tengah tengok kita. Tuhan tengah lihat apa yang kita buat. Jadi sama juga untuk macam tahlil ke apa semua ni tadilah. Jadi untuk melatih diri kita, sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang alangkah eloknya kan kalau kita tahlil setiap hari.
Setiap hari ada tahlil. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Macam baca Al-Quran tadi. Setiap hari baca Al-Quran. Bukan seminggu sekali. Atau 2 minggu sekali. Tengok majlis ilmu macam ni. Baru tengok ayat-ayat Al-Quran. Suratul Baqarah ayat 162 dalam ni tadi kan. Tengok apa terjemahan maksudnya kan. Jadi bukan macam ni, tapi kalau boleh hari-hari tu. Hari-hari kita ada baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi okay, banyak perkara yang boleh menyebabkan kita akidah kita terbatal atau kita jadi kufur balik walaupun kita dah lafaz syahadah. Jadi di sini dikategorikan kepada 3. Okey. Okey, kalau boleh tolong jawab soalan. Nanti kita type lah. Kita typekan jawapannya insya-Allah, atau kita cari ada sumber apa dalil yang menyebabkan baca 100 kali. Ini bagus juga. Sebab tu kita soal kan. Bagus apa yang ditanya oleh Tuan Jeffrey, macam disebutkan tadi, kita soal kenapa 33 kali, kenapa 100 kali kan, mana sumbernya, mana ni. Jadi kita bukannya ikut buta. Jadi dalam Islam tak ada benda yang rahsia, semua benda ada asasnya, ada siapa yang mengajarnya dan sebagainya kan. Jadi ada yang menukilkan berapa macam ni tadi ada yang mengajarnya lah. Jadi kita boleh cari bagaimana. Cuma brosyah tak dapat nak jawab siapa yang menetapkan 100 kali ke 33 kali ni tadi brosyah pun tak dapat jawabkan. Tapi ada imam-imam yang kita bukan ikut orang sebarang juga, si Fulani atau Jeffrey yang ni, jadi saya ikut Tuan Jeff ajaran juga, atau brosyah yang ajar macam ni jadi semua orang ikut. Bukan. Ada orang yang terdahulu yang menyusun apa yang nak dibacakan dalam tahlil dan sebagainya. Jadi majlis tahlil tadi insya-Allah. Jadi kalau dalam benda yang bertanya ada banyak perkara kan, tapi kita kategorikan kepada tiga kategori. Pertama, yang dalam hati. Apa benda yang dalam hati yang boleh terbatal merujuk kepada keyakinan kita lah, kepercayaan kita, keyakinan kita, atau kita sebutkan pegangan kita, iaitu iktikad. Iktikad dalam hati kita. Tu dalam hati. Perkara pertama yang boleh batalkan kalau dalam hati kita berubah. Kedua, perbuatan kita atau perbuatan kita, perbuatan dan akhlak kita. Nanti kita tengok contoh-contohnya apa perbuatan yang boleh membatalkan. Kemudian perkataan, lafaz tu tadi kan. Lafaz tadi dah sebelum ni memang betul lafaz kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Tapi lepas tu ada lafaz kan, saya percaya bahawa Nabi Isa adalah Tuhan. Hanya contoh. Jadi bukannya hakikat. Tapi kalau kita lafazkan, benda tu boleh efek akidah kita, pegangan kita insya-Allah. Okey. Samalah macam kita percaya jumpa orang ni pandai ubat-ubat, insya-Allah dia boleh sembuhkan. Tu bahaya. Bahaya dia perkataan tu. Kita percaya kepada bomoh atau orang yang tadi. Even kalau kita dalam Darusshifa pun, kalau perawat Darusshifa pun, kita hanya berdoa minta kepada Allah untuk sembuhkan. Bukannya tukang rawat tu tadi, yang sebab tukang rawat tu tadi ni tadi kita jumpa tukang rawat tu, kita tadi hilang gangguan jin dan sebagainya. Bukan sebab tu tapi kerana balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi ulama sebutkan secara terperinci apa benda-benda yang boleh membatalkan keimanan dan tiga aspek ni tadi Okey. Jadi secara ringkas, pertama sekali yang confirm boleh terbatal. Ini yang dalam hati tadi beriktikad adanya Tuhan selain daripada Allah dan ada kuasa yang setara dengannya. Subhanallah. Jadi kita sebut subhanallah, maha suci Allah. Ada benda, ada makhluk yang setara dengan Tuhan. Tak ada. Allah pencipta dan makhluknya, kita sebagai penyayang. Jadi makhluk tak boleh diangkat sebagai Tuhan. Jadi kalau kita yakin bahawa ada benda, ada manusia ke atau Nabi sekalipun kita angkat sebagai Tuhan, contoh Nabi Isa kita angkat sebagai Tuhan, yang setara dengan Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Anak, semua ni setara. Setara, kita agak semua setara kan. Tiga tapi satu atau tiga dalam satu. Wallahualam. Jadi
yang Kristian pun berbeza, 3 dalam 1 ke 3 tapi 1 ke, tengok mana yang diikutilah. Jadi kita tak boleh yakin bahawa dalam hati kita ada selain daripada Tuhan yang berhak disembah. Okay? Jadi kita contohnya patung ni tadi, patung ni sekarang adalah wakil kepada Tuhan kita. Jadi kita seolah-olah letak patung tu setara dengan Tuhan kita, pun salah lah. Tu dari segi perbuatan kita buat ada patung ni tadi untuk aku yakin, atau ada ada cross kan, contohnya ada cross sebenarnya kita pegang cross ni yang melindungi aku. Cross ini yang melindungi, bukannya Allah yang melindungi, tapi cross yang melindungi. Allahu Akbar. Jadi yang ni yang benda kita kena jauhi. Jadi selain pada tu, yang kedua, makhluk dapat bagi kuasa. Dahsyat makhluk dapat bagi kuasa. Dan kadang-kadang kita tengok ada perubahan berlaku bila kita jumpa orang ni berubah, tiba-tiba rasa baik kan. Jadi kita yakin bahawa orang ni ada kuasa, orang ni dapat menyembuhkan. Jadi itu pun satu kesilapan, satu dosa, satu masalah yang akan menyebabkan terbatalnya terbatalnya iman kita, terbatalnya iman atau keyakinan kita, iktikad kita tadi pegangan kita. Okey. Jadi yang ketiga, tadi makhluk boleh bagi kita kuasa. Makhluk boleh bagi kita kuasa. Kita ada takal ke apa semua kan, ada jin lah apa semua ni kan. Kita ni boleh bagi kuasa. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, kita yakin bahawa ada kuasa selain daripada Allah. Jadi contohnya yang terbaik, itulah hantu kan. Jin-jin hantu ni kita tak nampak. Tiba-tiba benda tu bergerak dan sebagainya kan. Jadi kalau kita percaya benda-benda ni yang berkuasa ke atas kita, pun satu kesilapan jugalah. Satu kesilapan yang berlaku. Jadi jangan kita yakin bahawa kuasa yang paling tinggi dan paling agung adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena yakin dan percaya. Okay. Alright. So jangan sampai ada juga manusia. Manusia pun boleh kita yakin bahawa manusia ni tadi boleh bagi kita kuasa pangkat dan sebagainya. Itu pun masalah juga. Jadi iktikad kita pun boleh terganggu juga. Okey, melakukan perbuatan ibadah seperti orang kafir. Ni jelas ni dari segi perbuatan. Ikut pergi gereja, ikut pergi kuil, ikut pergi tokong kan. Dan siap bakar colok. Yang tu kadang-kadang kita sedih lah. Kadang-kadang diviralkan orang bertudung, orang Islam bertudung oleh kerana nak minta ni tadi, dia bukan sekadar percaya ada makhluk lain yang memberi kuasa, patung-patung memberi kuasa, tapi dia ikut upacara tu sekali, perbuatan dia. Siap dia rakam lagi kan. Jadi kita boleh memang dah boleh persoalkan. Tapi terus terang Bro Syah cakapkan, jangan kita mengkafirkan orang. Mengkafirkan orang. Dia buat macam ni kan, ada video memang dia kafir. Memang dia kafir. Selayaknya untuk mengesahkan orang tu memang dah keluar daripada Islam adalah hakim syariah. Orang yang selayaknya lah, cukup syarat dengan kebijaksanaan dia, dengan saksi-saksi yang ada kan, apa hujah-hujah tadi memang dibicarakan, baru kita boleh sahkan orang tu keluar daripada Islam. Tapi pada hakikatnya, kalau kita lah sebagai orang Islam tengok saudara kita yang saudara baru ke atau saudara yang lama memang ni tadi kan, nampak dia buat macam ni, kita kena usahakan, sebab memang something wrong dengan akidah dia. Something wrong dalam hati dia. Bila di mana dia tadi percaya kepada bomoh, dia pergi kuil, dia pergi ni tadi kan, ni yang benda yang ni tadi lah, perbuatan tu. Jadi kita sebagai orang Islam yang yakin bahawa Allah ni menjadi tanggungjawab, bukannya membiarkan saja. Tanggungjawab kita untuk menasihati, untuk mendekati, untuk untuk bawa dia ke jalan yang betul, jalan yang lurus tadi Jadi ni cara kita mengenal pasti dalam masyarakat kita kalau dia ni tadi ada ni. Jadi termasuklah ni tadi yang keempat ni tadi kalau dia masih pergi gereja, masih lagi pergi ikut ni kan. Maksudnya syahadah dia tak ada makna. Syahadah dia tadi hanya tinggal syahadah saja. Jadi kita tak boleh cakap di kafe terus tapi kita tanya balik ni sebab ikut aja, sebab dia ajak aja ke apa kan. Jadi kena nasihatkan, ni sebenarnya tak boleh sebab dia pun, kita orang Islam pun jadi mempersoalkan. Sebab tu tadi bukan saja Allah, bukan saja malaikat, manusia pun melaknat juga orang yang
keluar semula daripada Islam, yang atau kafir ni tadi, insya-Allah. Jadi kelima, bila mana orang tu menghina Al-Quran. Kita sebagai orang Islam, kita orang Islam, orang yang yakin bahawa Allah sebagai Tuhan kita tahu ada kata-kata Tuhan, ada firman Tuhan. Jadi bila mana firman Tuhan, kenapa Allah perintahkan begini dalam Al-Quran, kita menghina, kita membangkang, atau kita tak setuju dengan ayat tertentu kan. Jadi ini dalam usaha macam apa lagi kalau menghina, betul-betul menghina kan, menghina Al-Quran, tak hormat dengan Al-Quran dibaling-baling atau dibakar atau di sebagainya kan. Jadi kalau kita ada perbuatan macam ni, memang akidah kita pun terbatal juga bila mana kita menghina Al-Quran. Sebab Al-Quran tu adalah kata-kata Tuhan. Jadi bila mana kita menghina Al-Quran, maka seolah-olah kita menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita menghina siapa yang diutuskan, Rasulullah, bukan saja Rasulullah, semua nabi-nabi. Bila mana kita menghina semua nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hina apa dia punya sunnah lah, makan pakai tangan tadi kan. Sekarang ni moden lah, tak ada orang makan pakai tangan lagi kan. Jadi sunnah Nabi memang makan pakai tangan kan. Kita tak minta maaf, kita tak boleh memperlekehkan sunnah. Bila mana kita memperlekehkan sunnah, atau macam ni tadi, lukis kartun yang menjatuhkan martabat tadi apa semua kan, sekali-sekala buat lawak dan sebagainya, apa yang berlaku kat Perancis kan. Benda ni memang menghina. Dari segi akidah memang something wrong lah, memang terbatal. Kalau dia orang Islam, memang terbatal lah dari segi akidah. Cuma kita tak bolehlah menghukum. Yang boleh menghukum hanyalah hakim tadi. Kita hanya boleh beri hujah-hujah kepada hakim, kata dia ni tak mewakili orang Islam lagi. Kita kata kat hakim, dia cakap diri dia Islam, tapi dia buat macam ni. Kalau kita nak jaga nama baik Islam, memang tak dapat nak diselamatkan. Kita jumpa hakim, kita tunjuk hujah kita supaya kita tak terus terfitnah. Jadi kadang-kadang kita tengok dekat Hyde Park, dekat dalam brochure, selalu ikut juga dalam YouTube. Tengok dia orang hebat, orang British ni kan, dia orang suka berhujah, suka berdebat kan, suka berdebat. Kita tengok kan, kita tengok orang yang ex-Muslim lah, dikatakan ex-Muslim, tapi Al-Fatihah pun tak hafal. Tak hafal Al-Fatihah pun tak tahu Al-Fatihah. Macam mana kita nak katakan dia Muslim? Jadi benda macam ni lah, dia mungkin lahir Muslim tapi Al-Fatihah pun tak tahu. Macam mana kita nak mengesahkan? Sebab itulah kita kat pejabat agama, Rosya tak adalah kat pejabat agama lagi kalau temu duga kahwin, paling kurang kena tahu Al-Fatihah. Nak mengesahkan dia sebagai seorang Islam tadi kan, dalam temu duga tu, kita tanya tahu tak Al-Fatihah? Dapat tak lafaz tak Al-Fatihah? Lafaz Al-Fatihah tu kena tahulah. Kena tahu. Itu paling kurang kena usahakan untuk dapat dalam temu duga kahwin. Jadi benda-benda macam ni kita kena faham. Okey, jadi Melissa ada tanya soalan. Apa soalannya? Oh, minum air. Terima kasih Kak Melissa. Kami nak pergi ambil air, lambat lagi cerita. InsyaAllah kita ada 20 minit. InsyaAllah boleh bertahan. Batuk-batuknya hilang datang je. Yang hilang datang. Tadi pagi memang ada non-stop sekejap lah. Sampai tahap mesti makan ubat lah. Jadi memang ubat dah dimakan. Subhanallah. Terima kasih. Okay, tapi insyaAllah belum ada rasa demam masanya. Brosya, Alhamdulillah, jarang kena demam. Tapi kalau kena dalam setahun sekali yang kena, memang repuk lah. Repuk, memang baring lah. Jadi, Alhamdulillah. Jadi, sama-sama kita jaga kesihatan. Okay. Semoga Allah kalau sakit sekali pun, Allah kita diberi kesabaran untuk menghadapi sakit itu ya. InsyaAllah. Jadi, okey, yang ketujuh, ada 10 aja yang disenarai situ. Menganggap syariat tidak sesuai dengan zaman. Tadi bukan saja menghina, kita anggap sih sesuai. Contohnya tutup aurat tadi. Kita anggap sih sesuai. Jadi, na'udzubillah, kita tidak jauh daripada Allah bahawa apa-apa yang diperintahkan sembelih korban, kita kejamnya sembelih korban. Yang KFC, yang McDonald, yang apa ni, sembelih banyak ayam, banyak ni tadi kita tak cakap tak cakap, atau burger daging apa semua kan, pun ada untuk tujuan perniagaan kita tak kutuk pula. Tapi bila kita korban, kita sembelih korban untuk sedekah, untuk hadiahkan kepada orang yang memang
jarang makan daging, yang miskin dan sebagainya, nak bagi dengan ahli keluarga dan untuk keramaian, kita kutuk pula kata amalan korban tu satunya yang kejam. Sedangkan kadang-kadang kita tengok praktis orang yang komersial tadi sampai tahap yang berusaha. Tak payah nak Google mungkin kalau siapa yang tak tahan kadang-kadang kita tengok lembu tu terus dalam mesin hidup-hidup. Allah Nauzubillah. Mata kadang sebab tu kadang-kadang ada orang kata jangan makan sausage kan. Sausage tadi lah Allah Akbar. Tapi insyaAllah kalau ada chop halal tu maksudnya tadi bukan sahaja dia pastikan cara sembelihan binatang tu dalam keadaan yang paling paling ramah lah, paling lembut kita sembelih tu tadi pun dalam keadaan yang paling bukannya kejam lah, bukannya dalam keadaan kejam. Jadi memang bila istilah halal, Allah telah ciptakan tumbuhan dan binatang ni memang untuk jadi makanan kita, jadi pelengkap kepada nutrisi badan kita. Jadi tak ada istilah dalam Islam nak jadi vegetarian. Dia jadi vegetarian. Tapi tu pilihan masing-masing. Bila dah allergic dan sebagainya, memang ada masalah perubatan memang. Tapi kita sebenarnya perlukan tenaga daripada daging dan ni tadi Okey, jadi insyaAllah jadi syariat kita kena yakin bahawa sentiasa relevan walaupun dah 1400 tahun dahulu 610 Masihi Nabi diangkat sebagai Nabi Nabi lahir 570 Masihi, Nabi diangkat umur 40 tahun 610 Masihi. Dalam 23 tahun Nabi dilantik sebagai Rasul. Allah telah turunkan Al-Quran, Allah telah tunjukkan Nabi kita apa yang macam mana cara kan, apa yang dibuat oleh Nabi semua masih sesuai. Contohnya lah, Bro Syah tanya semua sekarang ni kan, ada hadis yang menyebutkan kalau ada lalat jatuh dalam air minuman kita, kebiasaan kita buat apa? Kita akan buang kan, buat baru. Tapi apa yang dibuat Nabi buat, dia ambil lalat tu direndamkan dalam minuman tadi. Dan bila bukan orang Islam saja buat kajian kan, orang bukan Islam pun buat kajian. Bila dikaji, rupa-rupanya dalam lalat punya kan, walaupun lalat sebenarnya kotor banyak hinggap sampah sarap dan sebagainya kan, tapi ada antitoksin dalam lepas burung tu tadi dalam sayap lalat tu tadi kan, ada antitoksin. Jadi sebab tu Nabi rendam, bukan Nabi belajar sains pun ni semua diilhamkan oleh Allah. Kenapa kebiasaan tu tadi bila dibuat jadi direndam, barulah dikeluarkan lalat tu tadi, direndam, dikeluarkan terus, boleh terus minum lagi. Jadi disebutkan ni adakah kalau kita cakap ni benda yang tak boleh amal lagi ni, tak boleh ni, cuma sekarang ni kita nak belajar betul dapat yakin atau tak. Tapi kalau kita yakin dengan kajian sains dengan selain pada yakin dengan apa yang dibuat oleh Nabi, kita kaji yakin dengan sains, kita boleh belajar walaupun pada hakikatnya akan kita cakap lalat ni kotor ni, kenapa boleh minum lagi air kan? Maknanya kena buang terus kan. Jadi satu pembaziran juga kadang-kadang. Tapi bila mana ada cara untuk dapat diselamatkan air itu tadi, ni cara dia Nabi tunjukkan. Tapi kalau memang kita geli memang ni jangan juga kita teruskan melainkan kita tadi jenis yakin. Tapi kalau ada orang yang jenis yakin, jangan pula kita kutuk, sebab tu sunnah Nabi. Kita tak boleh kutuk pula lalat minum juga kan, dia sunnah Nabi. Jadi ada jenis orang yang ada sikit je macam serangga lah, hinggap dan sebagainya, dikeluarkan, tak ada masalah bagi dia. Tapi itu untuk lalat lah, bukan untuk binatang-binatang. Ada lipan, ada ni, jangan kita teruskan ni kan, ada cacing kan, dah nyata dah benda tu nasi dan sebagainya, jangan kita nak teruskan. Jadi jangan juga nak satu ni, jadi untuk semua tu jangan kita pandai-pandai lah nak menambah. Jadi banyak lagi sebenarnya, itu hanya satu contoh yang mungkin kita boleh persoalkan kenapa ni masih relevan dengan kita sekarang ni. Jadi macam contohnya syariat tentang batuk tadi kan, batuk biarlah batuk, baguslah batuk tak payah tutup kan. Jadi sebenarnya batuk tu tadi, bila batuk kita dibiasakan untuk tutup mulut kita, bukan tutup terus tutup sebab ni, jadi supaya dia tak
pancit jauh lah, dia tak pergi jauh lah bila batuk. Batuk tu tadi jangan ni juga, dan kita kalau bersin hacu, kalau kita bersin kita disunahkan sebut alhamdulillah. Jadi bila dikaji balik, ni dari segi sains lagi dikaji balik, subhanallah, berusaha bila jumpa ni kita jadi kagum bila Allah syariatkan. Kenapa? Kena bersyukur lepas bersin, lepas bersin sebut alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sebab dikatakan kalau kita bersin tu tadi, hacu tu tadi, jantung kita berhenti sekejap. Dia berhenti sekejap. Andai kata kita tadi masih dapat bercakap, masih dapat bernafas, masih dapat teruskan, tak ada sakit dada dan seterusnya kan. Maksudnya satu kenikmatan yang Allah bagi, dapat teruskan hidup. Sebab tu kadang-kadang orang kena sakit jantung, disuruh batuk, disuruh semua cuba batuk. Mungkin Kak Faridah boleh mengesahkan. Kak Faridah boleh mengesahkan orang yang tahu. Tapi dalam bulan sabit pun memang macam itulah. Kita minta orang batuk. Kalau penerangan sakit jantung minta batuk atau ni untuk kembalikan jantung tu tadi. Allahu Akbar. Ini benda-benda yang subhanallah dalam sunnah Nabi yang mana kita bila kita kaji sebenarnya, kalau kita tak, katanya jangan persoalkan. Bila kita kaji memang ada hikmah di sebalik semua yang Nabi buat. Semua baring mengiring sebelah kanan bukan sebelah kiri kan, terlentang atau mengiring sebelah kanan. Kenapa tak sebelah kiri? Sebab sebelah kiri jantung kita. Kalau kita baring sebelah kiri, memang kita akan timpa jantung kita. Jantung kita pun susah lagi nak berfungsi, nak mengepam lah, jadi contohnya tadi kan. Jadi tu antara hikmah. Bila mana kita baring sebelah kanan, dada kiri kita luas, maka senanglah ni tadi Jadi semua syariat dia tadi ada hikmah di sebalik. Jadi kalau kita katakan tak sesuai, maka something wrong lah dengan akidah kita. Okey. Jadi bila sebutkan undang-undang Islam, ni undang-undang Islam pula. Bila sebutkan tentang syariat Islam, orang yang mabuk, orang yang berzina, orang yang tadi kan, dihukum sebat kan. Ni dah lapuk, dah kejam, hukuman pancung. Contohnya dia takzir kan, tak ada hukuman pancung dan sebagainya. Kita kata kejam kan. Yang kita kata kursi elektrik, kita tak kata kejam. Yang kena hukuman gantung, kita tak kata kejam. Tapi kalau pancung, kita kata kejam. Sedang pancung ni antara tiga yang capital punishment, hukuman mati, antara tiga hukuman yang paling baik untuk hukum orang yang kena hukuman adalah pancung. Bila pancung, orang tu tak akan rasa apa-apa lagi dah. Dia pancung kepala, putus keadaannya, tak akan rasa. Tapi kalau gantung, dia tak mati lagi. Tu kita tengok. Sebab itulah orang hukuman gantung ditutup kepala, terjelir lidah ke, patah tulang leher ke apa sebagainya. Kita tak tahu macam mana kesakitan orang tu tadi. Kemudian yang kursi elektrik, lagilah. Kadang-kadang tak mati pun. Dah kena elektrik beberapa kali pun tak mati. Macam mana? Jadi kita tak tahu kesakitan. Jadi pancung ni sebenarnya, jadi kalau kita kata hukuman yang hudud, yang kita kata tak relevan lagi lah, tak sesuai kita anggap lapuk, kejam dan zalim, satu yang mistake. Jadi kita kena yakin bahawa bila Tuhan perintahkan sesuatu, Nabi telah sampaikan, Nabi adalah contoh kita ikut contoh Nabi kita, itulah yang terbaik sebenarnya sepanjang zaman. Jadi hukuman macam sebat ni tadi bukannya start daripada Nabi Muhammad. Nabi Musa sendiri pun Taurat, even dalam Bible sendiri, dalam Injil sendiri pun benda yang sama juga. Ada hukum yang macam jadi. Malah oleh kerana Bible tadi ada campur tangan manusia, ada hukuman yang lebih dahsyat lagi dalam Bible tu sendiri. Jadi yang kadang-kadang tak boleh dibaca lah. Sebab tu kadang-kadang bezanya orang Islam dengan orang Kristian, buku kita Al-Quran kita boleh baca, budak-budak pun boleh baca. Tapi kalau Bible tu sendiri, orang dewasa pun kena pilih-pilih juga. Sebab bila mana kadang-kadang jumpa ayat-ayat bunuhlah perempuan, bunuhlah bayi, bunuhlah keldai. Bila ni tadi dalam Bible tu sendiri, macam mana kita nak terima ayat-ayat tu? Apa salah keldai, apa salah baby kan, nak kena bunuh juga. Dalam Bible tu sendiri mengajar. Dahsyat lah. Ni bukan dicipta-cipta, ada ayat dia. Ayat-ayat nanti kita carikan. Ada sebab memang selalu digunakan sebagai hujah lah dekat dalam
Kalau kita tengok debat-debat Hyde Park tu, kita buka Bible, memang ada ayat-ayat tu tadilah, ayat-ayat tambahan tadi. Tapi yang mana kadang-kadang bila dirujuk kepada orang yang kaji Bible tu tadi, ni orang yang kaji Bible sendiri pun ada sebut ada tokoh tambah. Yang ni bukan dalam Bible asal. Jadi dahsyat lah. Contohnya Mark tadi ya. Mark 1 sampai 8 saja. Yang 9 sampai ke 19 tu tadi adalah tokoh tambah. Disepakati oleh seorang Kristian adalah tokoh tambah. Jadi peristiwa dalam Mark tu peristiwa Isa disalib tadi kan, sampai ke yang 1 sampai 8 tu hanya sampai ke peristiwa dia masuk dalam masuk dalam kubur tu tadi kan, tomb batu tadi, sampai situ saja buku Mark yang asal. Sebab ada tanda tangan lagi dalam manuskrip yang awal tu tadi. Ni menurut Mark, kata oleh Mark. Tapi mana datang ayat 9 sampai ini tadi? Datang kemudian dalam manuskrip yang datang kemudian ada tambahan ayat tu tadi ya. Jadi kita tengok bila Islam, kita Al-Quran 1400 tahun, hebatnya Al-Quran. Hebat Al-Quran, Allah cabar sendiri dalam Al-Quran, ciptalah satu surah seperti ini, ciptalah satu ayat yang seumpama yang dapat menandingi Al-Quran tadi kan. Kita tak akan jumpa macam Al-Quran tadi. Al-Quran 1400 tahun sampai sekarang, insya-Allah sampai kiamat nanti. Bila mana kiamat nanti, dia akan berlaku hari Jumaat kan. Hari Jumaat, yang pasti hari Jumaat, yang akan berlaku hari Jumaat, yang mana memang ni lah akan berlaku lah, akan dipelihara lah Al-Quran ni sampai akhir zaman nanti insya-Allah. Jadi yang ke-9, kalau dalam hati dia, ni dalam hati lagi ya. Dalam hati dia mula rasa syak, mula ragu-ragu, betul ke Islam ni? Betul ke Islam ni? Sebab tu masalah yang berlaku selalunya lah, kenapa orang mula syak, mula rasa ragu-ragu, sebab dia tengok Islam daripada orang Islam sendiri. Kalau dia tengok Islam daripada orang Islam sendiri yang ada hari ini, memang, dan orang Islam yang dijumpa tu bukan orang Islam yang betul-betul mengamalkan Islam, betul-betul belajar tentang Islam, hanya Islam atas nama, maka dia akan timbul rasa syak dan ragu ni tadi. Jadi kita sebenarnya kena berusaha jadi contoh. Kadang-kadang kita pandang sambil lewa, perbuatan kita tu tak ada apa-apa, tak memberi kesan apa. Contohnya tak menjaga aurat. Kita yang laki-laki kan, kita tak jaga aurat, pakai seluar pendek, nampak pusat dan sebagainya kan. Kita buat macam biasa. Jadi kawan-kawan kita, anak-anak kita, jiran kita kan, yang tengok orang Islam ni tak jaga aurat, jadi macam aurat ni tak wajib lah. Benda aurat ni tak wajib. Dia akan memberi kesan kepada orang lain. Orang lain akan padahal Tuhan kata jaga aurat kamu kan, jaga aurat kita. Kita kena jaga aurat kita. Laki dan perempuan dua-dua kena jaga. Jadi bila mana ini berlaku, ada timbul syak dan ragu, maka akidah kita. Kalau masing-masing sekarang ni tanya diri masing-masing, yakin ke tak yakin wah Islam adalah agama yang sebetulnya, yang sebenarnya. Kalau ada rasa syak, ada ragu, kita kena belajar lagi. Kena belajar lagi. Apa yang kita kena cari jawapan kepada apa yang kita ragui itu. Kena cari. Sebab kalau kita biarkan keraguan dia akan menyebabkan akidah kita terbatal juga. Itu kena jaga-jagalah. Dan yang terakhir kat sini disenaraikan. Ni orang alim ulama dia senaraikan 10 ni tadi sebagai panduan kita untuk cek. Jangan kita sekali perkara kelima, hina Al-Quran, dia boleh membatalkan akidah kita. Hanya kerana kita tak tahu apa isi Al-Quran, takkan kita nak hina Al-Quran. Cuba belajar Al-Quran, apa kebesaran Al-Quran, baru kita akan kagum buku ni, tak ada buku yang macam Al-Quran ni. Dan yang 10 yang terakhir, menafikan perkara yang menjadi maklum dalam agama dan perkara yang diketahui umum. Jadi benda yang kita ketahui umum, yang secara umum, apa contohnya? Apa contohnya? Menafikan perkara yang menjadi maklum dalam agama atau perkara yang diketahui umum. Kita melanggar norma yang dalam Islam. Kita dalam sunnah wal jamaah. Kita contoh kewajipan untuk menunaikan haji. Kita semua yakin bahawa bagi siapa yang mampu, siapa yang sihat tubuh badan, siapa yang ada kemampuan, yang memang dah berusaha, wajib untuk tunaikan haji. Wajib untuk berusaha keluar daripada tempat mana dia untuk sekali dalam semua hidup dia sampai ke tanah Mekah.
sampai ke tanah Mekah. Jadi kalau kita nak menafikan perkara ni, kita nak menafikan bahawa ini telah diwajibkan ke atas ini, padahal semua orang dah maklum memang ni buka tabung haji pun tak nak tadi. Kita sengaja tak nak berusaha untuk ni tadi. Jadi something wrong juga dengan akidah kita tadi. Boleh faham Jadi ni diingatkan sekali lagi tentang laknat Allah kepada orang-orang yang tiga wajah. Okay, kita baca dulu. Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ditimpa laknat Allah dan laknat para malaikat dan manusia. Okay, 3 golongan yang akan melaknat orang yang kafir tadi. Ayat ini dimasukkan dengan laknat 3 wajah. Pertama, mereka melaknat di hari akhirat. Kedua, dihendaki dengan manusia di sini ialah di kalangan orang yang beriman seperti pendapat Ibnu Mas'ud, Qatadah dan Muqatil. Ketiga, bahawa laknat daripada orang ramai. Okey, jadi bila manalah kita dapati kita dapati dalam kalangan kita ada yang buatlah 10 perkara yang telah disenaraikan. Pertama, di akhirat nanti Allah para malaikat akan melaknat. Malah di dunia ni pun Allah dah melaknat jugalah, melaknat mereka yang buat benda-benda macam ni lah, yang membatalkan akidah ni tadi. Kedua, kita sebagai orang Islam, kita tengok orang yang buatlah perkara-perkara ni tadi, kita melaknat mereka. Dan yang terakhir tadi, masyarakat tu sendiri, masyarakat Islam atau tidak, kita sendiri pun orang ni tak ada pendirian, sekejap percaya ni, sekejap percaya ni. Jadi orang umum pun sama-sama melaknat juga orang yang tak ada pendirian, Jadi rasanya setakat tu saja. Yang bawah-bawah ni rasanya kita tengok iktibar terus. Jadi iktibar daripada apa yang kita belajar hari ni, iktibar ini, kebahagiaan kita yang sebenar hanya dapat dicapai kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Okey. Apatah lagi kalau kita dapat lafazkan kalimah tauhid, iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi perkara pertama yang kita kena usahakan, pertama, jangan lakukan 10 perkara ni dan latih diri kita untuk dapat kematian yang husnul khatimah. Maksudnya dalam sehari-hari perbuatan pekerjaan kita layan anak kita kerana Allah, kita hadiri majlis ilmu macam ni kerana Allah, kita sembahyang kerana Allah, kita cuba tambah amalan kita perbaiki diri kita kan, jaga mata kita, jaga pendengaran kita, jaga mulut kita daripada perkara-perkara yang berdosa atau sia-sia kan. Kita usaha untuk dapat husnul khatimah ni tadi. Jadi yang kedua, Allah laknat. Ingatlah dalam pengajaran dalam semua tadi, ingatlah bila mana kita buat apa pun alasan kita nak jaga hati mak bapak ke apa contohnya tadi kan, kita ikut upacara dan sebagainya. Ini something yang ni kita kena sepatutnya ada cara yang betul lah, cara hikmah. Maaf, saya dah Islam sekarang ni, benda-benda macam ni saya tak boleh ikut lagi kan, sembahyang nenek moyang dan sebagainya. Jadi kena belajar untuk menerangkan Islam ni macam mana. Dan kalau sebolehnya tadi kita betul-betul faham bahawa Allah akan laknat, kita kena berusaha ajak saudara kita atau keluarga kita atau mak bapak kita tadi kalau belum lagi Islam kepada Islam. Sebab janji Allah ni pasti. Kalau kita tak buat apa-apa, nanti kita sendiri nak menyesal bila dah meninggal dunia. Mereka dah meninggal, adik-beradik kita ke mak bapak kita dah meninggal dunia, tak ada peluang kedua lagi dah. Itu tadi disebutkan tadi kan, bila mana terputus dah sampai masa orang tu tadi, dia tak sempat nak melafazkan kalimah tauhid, tak sempat nak meyakini bahawa Allah lah Tuhan yang selayak disembah, walaupun dia tak belajar lagi dan sebagainya belakang kira, dia mengaku saja dulu. Ini tadi tak sempat, maka tak ada peluang baginya. Untuk syurga Allah tadi. Kita nak doa pun minta diringankan azab atas dosa-dosa yang dilakukan pun tak dapat juga. Sebab memang janji Allah untuk orang yang kafir memang ni tadi. Jadi kita jangan nak persoalkan juga. Kita sebagai manusia, Tuhan memang kerja hidayah ni kerja Allah. Tapi kalau tanpa usaha kita,
tanpa usaha kita untuk mengajak kepada Islam, hidayah tak akan sampai. Kita tak tunjukkan contoh yang baik. Kita tak bagi hadiah pun, tak bercakap pun, kita tak ada hantar hadiah pun, sentiasa ingat, tanya khabar dan sebagainya kan. Benda-benda yang basic pun kita tak buat, macam mana nak hidayah nak datang? Jadi benda-benda macam ni kita kena pasti. Sebab tu bila mana kita tengok keluarga-keluarga kita, dia yang belum lagi Islam, atau kawan-kawan kita yang belum lagi Islam, atau yang memang lahir Islam, atau memang dah memeluk Islam, saudara baru atau suami kita atau isteri kita atau anak-anak kita, dia dalam keadaan siap. Kalau tadi pakai salib lagi kan, na'udzubillah, kita minta jauh, pakai salib, dia belajar ni kan, benda yang membatalkan akidah dia tadi. Jadi benda ni kalau kita biarkan, memang akan, kalau penghujungnya tadi tak sempat nak bertaubat, atas perbuatan dia tadi, maka laknat Allah datang kepada dia, sebab tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan sendiri. Dan yang terakhir, kita kena belajar. Memang kita kena belajar untuk yakin bahawa ada hidup selepas mati, adanya hari pembalasan. Ini satu perkara yang pasti akan berlaku. Sebab kalau dalam Al-Quran tu, Allah sendiri dia buktikan melalui Al-Quran tu sendiri, dia cerita apa yang berlaku sebelum Nabi Muhammad, yang mustahil Nabi Muhammad ketahui, dan apa yang akan berlaku sampai sebelum hari kiamat kan. Dan pastinya kalau dah ada kebenaran apa yang sejarah dan apa yang belakang akan bakal berlaku kan, kita tengok kan hari ini tanda-tanda kiamat dah berlaku kan. Laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki kan. Bila mana bangunan pencakar langit, orang Arab yang asalnya orang Badui yang berpindah randa mula membina bangunan yang tinggi-tinggi yang pencakar langit. Ini tanda kiamat. Bangunan tertinggi di dunia di mana? Di Dubai, Burj Dubai kan, Burj Dubai. Jadi kita tengok berlumba-lumba untuk mencipta bangunan-bangunan tinggi. Ini tanda-tanda akhir zaman, kiamat. Nabi 1400 tahun dahulu dah sebutkan benda ni kan. Jadi benda ni kalau kita yakin bahawa macam mana Nabi Muhammad yang tak pandai baca, tak pandai menulis, tak pernah keluar daripada Mekah atau Madinah tadi kan, tak pernah keluar Mekah, yang paling-paling pergi Syam, pergi Syam, tak pernah keluar daripada tanah Arab lah, boleh tahu cerita dekat Palestin, boleh tahu cerita dekat ni kan. Jadi cerita yang berlaku dalam dunia, malah boleh meramalkan kejatuhan dua kerajaan besar masa tu, Rom dan Parsi. Padahal orang Arab masa tu semua pecah tak ni. Nabi boleh sebutkan bahawa ni akan masuk dalam ni kan, dan ternyata berlaku lepas tu kan. Jadi ramalan-ramalan ni berlaku. Kita kena yakin kalaulah Al-Quran yang sama sebut tentang sejarah, tentang masa depan, tentang fakta-fakta sains yang mustahil zaman 200-300 tahun ni baru ada teknologi moden kan, yang mengkaji tentang embryologi, tentang laut, tentang gunung ganang, disebutkan dalam Al-Quran, tentang astronomi, tentang orbit kan, disebutkan dalam Al-Quran. Kita tengok dalam Al-Quran mustahil ada dalam Al-Quran, dan dalam Al-Quran cerita juga tentang hari pembalasan. Jadi takkanlah kita nak tolak yang ni yang betul, yang hari pembalasan ni tak betul. Jadi kat sini kita kena belajar bahawa kita kena beriman juga tentang hari pembalasan, sebab perjalanan ke alam baka sebagaimana yang dikongsikan oleh Dr. Zahazan semalam, ada kita kongsikan satu majlis ilmu Facebook live dekat masjid dekat Semenanjung lah. Okay. Jadi dia rakam live dia sendiri. Dia ceritakan dunia ni hanya perjalanan yang singkat je. Perjalanan yang lebih jauh, yang lebih kekal adalah perjalanan lepas kita meninggal dunia nanti. Tu nanti yang perjalanan jauh. Bayangkan kalau kita meninggal dalam tak tahu 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 100 tahun akan datang ni, kita tak tahu lagi berapa ribu tahun dunia ni akan ni kan. Alam kubur kita sangat panjang. Alam kubur kita sangat panjang. Lepas tu nanti nak tunggu hisap semua manusia. Semua manusia yang pernah hidup daripada Nabi Adam sampai yang manusia terakhir yang kiamat nanti, dikatakan seorang pengembala kambing kalau silap dia yang terakhir akan dimatikan kan. Akan dihisap. Kalau dihisap ni maksudnya di mahkamah
pengadilan Tuhan, padang mahsyar tu kan, akan dikumpulkan di padang. Tu penantian. Kita akan tunggu giliran kita. Tu pun satu yang panjang. Masa nak perjalanan tiada mizan lagi, nak pergi syurga atau masuk neraka kan, pun satu yang panjang lagi. Perjalanan sangat jauh. Jadi kita kena belajar bahawa dunia ni memang sementara. Dunia ni memang sementara, dan ada satu alam yang tadi, kita kena belajar bahawa ada azab yang akan menunggu kalau kita tak buat apa-apa sekarang ni. Sebab ujiannya sekarang ni dekat dunia. Ujiannya sekarang ni memang dekat dunia ni. Kalau kita lepas ujian dekat dunia, perjalanan kita lepas ni akan mudah. Dalam kubur kita senang, dekat padang mahsyar kita senang, nanti syurga pun menanti kita. Jadi kena belajar bahawa semua ni adalah benar. Jadi macam Brosyah sendiri, semakin kita belajar Al-Quran, semakin kita belajar ilmu sains yang kita ada hari ni, macam-macam bidang ilmu atau ilmu kaunseling, ilmu apa ni, Al-Quran sendiri kan, dia ajar ilmu pendidikan. Allah ajar macam mana ajar manusia ni. Dia kena ulang. Kita tengok suratul Rahman kan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Dia ulang sampai 30 lebih kali kan. 30 lebih dalam ayat yang sama. Nak ajar apa? Nak ajar manusia pun bukannya dengan menyampaikan, tapi soal. Nikmat mana yang kau nak dustakan? Soalan dia apa? Nikmat mana yang kau nak dustakan? Nikmat mana yang nak didustakan? Diulang-ulang dalam ayat. Jadi kita dalam mengajar pun, kita dalam teknik mengajar bukannya hanya dengan menyampaikan, tapi menyoal juga. Kita kena soal anak murid kita. Barulah dia betul-betul belajar. Jadi tanya diri masing-masing sekarang ni, ada usaha tak untuk dapat husnul khatimah? Ada usaha tak untuk ajak keliling kita atau dalam diri kita tadi kan, nak mentiadakan 10 perkara yang telah disenaraikan tadi kan. Jangan kita ada buat yang membatalkan akidah tadi kan. Percaya kepada bohong. Kita bayar ni bila datang sakit kita tadi kan, kita bukannya yakin pada Allah tapi kita yakin kepada ubat-ubatan, doktor dan sebagainya. Tapi kita kena berusaha. Brosyah tak dina, kita kena usaha. Tapi keyakinan kita nak letak kat mana? Dan bila mana Allah bagi kesembuhan atau tak bagi kesembuhan, dapat tak kita redha? Kita redha, mungkin usaha ni tak cukup, kena usaha lain lagi. Atau kita nak putus asa, terus pasrah, cakap kenapa Allah tak bagi kesembuh, kenapa ni, terus putus asa. Ni akan menyebabkan antara akidah kita akan terganggu lah, akan diuji di situ. Ini yang mana ujian paling besar nanti bila sebelum kita meninggal dunia tu tadi. Dapat tak kita dalam kita meninggal dunia tu, adakah kita masih bingung dengan urusan dunia? Kita bingung dengan macam mana isteri kita, macam mana hutang kita, macam mana kereta kita, macam mana tenangkan kita, tumbuhan kita, bunga orkid ke apa dan sebagainya. Kita masih dalam hujung nyawa kita pun kita masih bingung tentang perkara dunia. Atau kita dah belajar sekarang ni tanya diri masing-masing, kita dah belajar untuk terima, maafkan segala-galanya kan, terima bahawa Allah akan jaga keluarga kita, bahawa Allah akan uruskan apa-apa yang kita tinggalkan kan. Ini yang kita kena usahakan. Dan yang terakhir sekali, brosyurnya, betul-betulkah kita yakin bahawa hari pembalasan tu ada? Jadi sebab itulah dalam Islam kita bukannya sahaja belajar tentang fiqh, tentang cara dalam sembahyang apa semua, tapi kita belajar juga tentang tanda-tanda hari akhirat, tentang macam mana hari akhirat ni tadi. Sebab dalam kita nak meyakini, kita kena belajar. Kadang-kadang ada logiknya. Kita tengok dalam semua agama-agama besar yakin bahawa ada hidup semula, kehidupan semula sepatutnya, ada syurga, ada neraka dan sebagainya. Ada persamaan di situ. Jadi cuma yang mana yang betul-betul lah, yang mana yang sebenar. Jadi Brosyah berpandangan sebenarnya sama ceritanya, tapi manusia ni kreatif. Kadang-kadang dia buatlah tambahan kepada kisah tu tadi kan. Contohnya macam kalau kita tengok drama Cina, mungkin Kak Fikah boleh mengesahkan. Selalu bila ni ada jambatan kan, ada jambatan yang dia nak lalu sebelum dia nak pergi ke nirvana tadi kan, ke syurga. Ada jambatan yang sama dalam Islam. Kita ada titian mizan, cuma titian mizan kita dia umpama rambut ya, dia nipis rambut dan sangat tajam.
Dia akan dimudahkan untuk lalu bagi orang yang ringan, yang amalannya jadi, tapi akan disusahkan, akan terus putus, maka jatuh terus ke dalam api neraka. Ni dari titian mizan ya, konsep jembatan tu tadi. Jadi ada persamaan di situ, tapi yang mana yang sebenar? Jadi kita kena belajar tentang kisah-kisah ni tadi untuk kita betul-betul meyakini ya. Dan bila kita cerita tentang neraka, Bro Syah dah kongsikan 8 nama syurga, 7 nama neraka kan. Jadi ada neraka-neraka yang diciptakan, kena belajar supaya bila kita tahu tentang neraka, dia akan menyebabkan kita semakin rajin. Bila kita rasa takut ada syurga, ada neraka untuk orang yang tak sembahyang, ada neraka untuk orang yang munafik, orang yang berpura-pura kan. Jadi kita akan belajar diri kita. Sekarang ni mungkin rasa macam talang dua muka atau hipokrit. Sekejap jaga sembahyang, sekejap tak jaga sembahyang, atau puasa pun puasa yok-yok je kan. Depan orang tak makan, belakang orang minum, makan kan. Jadi siapa yang tahu kan benda-benda macam ni berlaku kat kita. Bro Syah tak cakap lah siapa-siapa ni, kita cakap kat kita sendiri kita ingatkan diri sendiri. Jadi belajar ambil pengajaran daripada perkara-perkara yang membatalkan akidah kita ni. Dan kalau dapat, kita kena nasihatkan juga ahli keluarga dan kawan-kawan kita, siapa-siapalah kita kenal, manusia kita, sama-sama manusia kita ni kan, siapa-siapa saja. Kena, kalau kita dia kawan baik kita, walaupun dia belum lagi Islam, kalau kita betul-betul sayang dia, kita ambil pengajaran daripada Nabi dengan bapa saudara sendiri, Abu Talib tadi. Kalau dah meninggal dunia, tak ada apa-apa yang kita dapat buat untuk kawan kita tu tadi tapi atau keluarga kita atau mak bapak kita tadi. Tapi kita kena usahakan waktu kita hidup ni tadi. Berusaha. Kata orang, usaha tangga kejayaan. Jadi rasanya setakat tu saja. Minta rasanya cukup lah 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit setakat ni tadi. Ada apa-apa soalan mungkin? Ustaz, apa beza tentang musafir dan fakir? Musafir dan fakir. Oh, okey. Masih atas soalan. Okey. Musafir dan fakir. Musafir adalah orang yang safar. Safar ni maksudnya orang yang mengembara dalam perjalanan. Musafir ni orang yang berhijrah lah. Macamnya kita bekerja, macam kami dari kat Miri, kami bermusafir ke Kuching. Kami jadi musafir lah. Bila kami ke Kuching dan kami hanya stay sit lebih daripada 3 hari. Kalau lebih daripada 3 hari atau yang tadi kami dah kira bermustatin sekejap. Jadi saya dah jamak kasar lagi. Mula kami bermusafir tu maksudnya bergerak. Ya kira musafir. Okay. Left. Oh, okay. Alright. Tu Jeffrey ada bahasa Inggeris lagi. Jadi kita balik kepada musafir tadi. Musafir tadi adalah orang yang mengembara lah. Orang yang mengembara. Ya, musafir. Fakir tu bukan untuk orang musafir. Fakir tu bukan orang musafir. Fakir, kita bahasa Melayu kita sebut selalu fakir miskin kan. Fakir miskin. Fakir miskin tu dia sebenarnya golongan orang yang susah secara umum. Golongan orang yang susah, yang si cukup makan, si cukup minum. Okey. Fakir tu dia saya ada tempat tinggal juga. Bukan saja saya dah cukup makan, si cukup tu, saya cukup pakaian, dia saya ada tempat tinggal juga. Ya paling basic lah, basic saya dah. Munnya masuk dalam golongan fakir, betul-betul susah. Kalau dari segi darjatnya, miskin tu atas sikit. Fakir tu debah lagi. Jadi macam kita nak ada beza antara musafir dan fakir. Ni kategori yang berbeza. Dapat dibanding. Musafir tu tadi untuk orang yang mengembara. Tapi kalau orang yang mengembara tadi tiba-tiba saya ada tempat tinggal. Tiba-tiba saya ada cukup makan. Saya ada cukup ni akan jatuh. Orang yang musafir tu akan jatuh jadi golongan fakir. Yang akan jatuh jadi golongan fakir. Jadi dia layak untuk dapat bantuan daripada Baitul Mal dan sebagainya. Boleh faham? Musafir, saya dah bantuan Baitul Mal. Siapa contohnya kami bergerak pergi Kuching nak. Kami jadi musafir. Tapi kami bukannya golongan fakir. Dia memang mampu. Si layak lah untuk dapat bantuan Baitul Mal. Boleh faham? Okey, jadi itu bezanya lah.
Yang ada persamaan sebenarnya. Persamaan yang mungkin orang musafir tadi tiba-tiba jatuh miskin, jatuh fakir, jatuh tak ada tempat tinggal lagi. Dah lah yang tempat orang, jadi yang siap tempat tinggal. Jadi dia terus jatuh dalam golongan fakir. Jadi selalunya dibantu dalam asnaf fakir. Adalah 8 asnaf. Ada 8 asnaf. 8 asnaf Baitumal yang layak, termasuklah saudara mu'alaf tadi. Mu'alaf, saudara baru semestinya dapat. Saudara baru, mungkinnya saudara baru tu kita istilahkan orang yang bukan lahir Islam tapi yang bersyahadah, makanya saudara baru kita. Mu'alaf tu walaupunnya belum syahadah tadi tapi masih berkenalan dengan Islam, dia dah dikira sebagai mu'alaf sebenarnya. Orang yang memang dah dekat dah dekat kepada Islam tapi yang belum nak syahadah tapi dah kira sebagai mualaf. Tapi kalau nya baru baru masuk Islam dan belum belajar apa-apa, memang si pandai semayang, si pandai apa semua, ia pun memang confirm lah mualaf. Ia confirm mualaf. Yang sebelum Islam tadi nya dah berjinak, dah start pakai tudung, tapi nya si mau syahadah dulu, nya mau belajar dulu, belum terbuka hatinya untuk terima Islam. Tapi kalau kita kiranya sebagai seorang mualaf. Dan kalau dari segi asnafnya, sebetulnya kalau nya dalam kesusahan, kita boleh bantu guna asnaf mu'alaf tu tadi. Dari sejak Baitumal lebih tahulah macam ni nak bagi. Kalau kita dalam kesusahan, ada orang Islam dalam kesusahan, atau manusia lah. Kalau ada manusia yang dalam kesusahan, wujud kepada Baitumal, boleh dibantu. InsyaAllah boleh dibantu. Fakir dan miskin, saya ada istilah mesti Islam. Fakir dan miskin, saya ada istilah mesti Islam. Jadi, untuk kita kena faham. Kena faham sebenarnya. Okay, jadi saya setakat dia ajak 1 jam setengah je rasanya. Jadi kelas kita tak. Jadi macam di pada Tuan Jeffrey, kami pun setuju je lah. Kalau punya belum pasten, kalau punya belum pasten, saya leave dulu. dah pasten baru jadi left. I have left the classroom. Okay. Ini betul lah. Okay. Alright. So ya ajak daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri mana-mana majlis ilmu kita. Atas memang ada kesilapan kesilapan bahasa, kami minta maaf. Batuk juga tadi, banyak batuk juga, minta maaf juga. Okay. Kerana berada dalam keadaan yang tip-top lah untuk mengadakan kelas. Tapi insyaAllah masih ada kekuatan kita sebenarnya. Kami pun semangat masih ada insyaAllah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita jumpa lagi malam ini untuk sambungan perkara-perkara yang membatalkan Islam insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Sama-sama.